Dalam hadis ini cerita tentang innallaha katabal ihsanu ala kulli syai. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan pada setiap perkara. Kataba, ulama tafsir dia sebagai wajib, walaupun dari segi bahasa dia bermaksud tulis, sesuai dengan ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Yang ini pun sama, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan pada setiap perkara. Ihsan ini ada dua. Yang pertama, ihsan dalam urusan ibadah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, ihsan dalam muamalah. Urusan ibadah, ihsan kita kepada Allah. Allah sebut, Nabi SAW sebut, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu ibadat pada Allah sebenarnya kamu nampak Allah, tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah tengok kamu. Ini dua peringkat ihsan dalam ibadah. Yang pertama dia panggil maqamul musyahadah. Maqam musyahadah. Apa dia? Buat ibadat macam nampak Allah kat depan dia. Itu peringkat pertama. Yang ni peringkat maqam paling tinggi dalam ibadat. Mungkin kita tak sampailah peringkat ni. Tak sampai peringkat ni. Paling tidak peringkat bawah sikit dalam ihsan dalam ibadah, dia panggil maqamum muraqabah. Maqam muraqabah, bila dia buat ibadat dia nampak Allah tengok, dia berasa Allah duduk tengok dia. Paling kurang kita kena duduk level ni. Sembahyang berasa macam Allah tengok. Buat ibadat berasa macam Allah tengok. Salih alaihi wasallam. Bila kita berasa tengok, kita akan menyempurnakan sembahyang kita secantik-cantik mungkin. Nah, salih alaihi wasallam. Yang kedua dia panggil muamalah sesama makhluk. Yang ni yang kita bincang ni, hadis ni cerita ihsan sesama makhluk ni. Sesama makhluk. Ini kita bincang ni. Bukan nak bincang yang ihsan yang pertama ni. Yang ni nak bincang ihsan kedua. Ihsan dalam muamalah sesama makhluk. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wajibnya ihsan. Hadis ini merupakan nas wajibnya berlaku ihsan. Nak mudah faham ihsan ni lagu mana? Nak mudah faham ihsan ni lagu mana? Kita letak diri kita kat tempat dia. Teratur je. Nak faham ihsan lagu mana? Kita letak diri kita tempat dia. Tu kita akan buat ihsan. Kita tak suka orang duk jerit-jerit kita. Kita jangan jerit-jerit kat orang. Itu ihsan lah. Kita tak suka orang sakitkan hati kita. Kita jangan sakitkan hati orang. Bila kita susah, kita harap orang tolong kita. Waktu orang susah, kita tolong orang. Itulah ihsan. Termasuk ihsan dengan binatang. Makhluk Allah yang bukan manusia. Sallallahu alaihi Muhammad. Nak sembelih binatang, jangan duk tunjuk pisau kat dia. Dia pun takut. Kita akan bincang yang tu lagi insya-Allah. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ini hadis ini merupakan dalil nas wajibnya ihsan. Dia merupakan penyempurnaan, peneguhan dan memperbaguskan amalan-amalan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Allah memerintahkan dalam kitabnya, dalam firman-Nya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan. Ihsan sangat dituntut ketika melakukan dua amalan ini. Yang pertama amalan-amalan fardu. Yang kedua, tiga perkara ini. Yang pertama dalam melakukan amalan-amalan fardu. Yang kedua dalam meninggalkan perkara-perkara diharamkan. Dan yang ketiga ketika bermuamalah dengan makhluk Allah yang lain. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan ini merupakan titik akhir kesempurnaan dan adab-adab yang melengkapkan kesempurnaan perlaksanaannya. Dalam tiga perkara ni, yang pertama melakukan perkara yang wajib kepada Allah perlu ada ihsan. Yang kedua dalam meninggalkan maksiat perlu ada ihsan. Macam mana tuan-tuan? Macam mana? Tuan-tuan, bila kita nak buat maksiat, kita takut orang tengok kita. So kita sembunyi-sembunyi buat maksiat. Betul tak?
Ada duk pi buat benda-benda tak elok depan-depan orang, tak buat. Nak buat benda tak elok, buat sorang-sorang belakang, sembunyi-sembunyi. Orang yang ada ihsan, dia takkan buat walaupun sembunyi. Pasal apa? Dia tahu Allah duk tengok dia. Betul tak ni? Orang tak nampak. Betul memang Allah tak nampak. Duk sorang-sorang dalam bilik hang, siapa pun tak tahu. Tapi Allah tahu. Inilah ihsan dalam kita meninggalkan maksiat. Ada orang ke, tak ada orang ke, tetap dia tak buat maksiat. Pasal apa? Ihsan dalam dia meninggalkan maksiat. Boleh faham tak? Kita ni ada ihsan tu tak? Ada ihsan. Duduk belakang sorang-sorang buat lagi. Main masjid bukan main lagi tuan-tuan. Kopi atas kepala. Waktu tak ada orang, apa yang kita duk buat sorang-sorang? Salih ala semua. Pergi duduk hotel, pergi kursus. Orang tak korset, orang tak pergi duduk kursus kat hotel. Duduk hotel, tengok-tengok internet free dia bagi. Full. Salih ala Sayyidina Muhammad, Unify, punyalah laju. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apa kita tengok waktu kita duduk sorang-sorang dalam bilik kita tu? Kita duduk tengok apa dekat handphone kita? Kita duduk buat apa? Kita bercakap dengan siapa? Kita duduk mesej kat siapa? Apa yang kita duduk buat? Mata kita duduk tengok apa? Tuan-tuan, memang manusia tak tengok kita, tapi Allah duduk tengok kita. Kalau kita masih duduk buat maksiat di belakang lagi, maksudnya kita masih belum ada ihsan dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, maksiat ketika kita ihsan ketika kita bermuamalah dengan makhluk Allah yang lain. Bila ada ihsan dalam urusan wajib, ihsan dalam kita meninggalkan maksiat, ihsan dalam kita bermuamalah sama manusia, bila ada ihsan ni, inilah titik kesempurnaan dalam perbuatan kita tu. Kalau tak buat, kalau tak ada ihsan dalam tiga perkara ni, maksudnya amalan kita masih belum sempurna. Kunci nak bagi sempurna, kena ada ihsan. Sembahyang Allahu Akbar, bahasa Allah duk tengok. Kita pun perelok baca Fatihah, perelok wuduk kita, perelok qiyam kita, perelok bacaan kita, perelok zikir kita, perelok. Pasal apa? Pasal duk berasa Allah duk tengok kita, maka ibadat kita terjadi sempurna. Nak meninggalkan maksiat, hati duk dorong nak buat maksiat, nafsu duk teringin nak buat maksiat, duk teringin nak buat macam orang lain buat, duk tengok kawan-kawan kita buat, depa elok saja. Kawan kita tu lagi minum arak, lagi bisnes lagi maju, lagi tak semayang, lagi bisnes makin up. Kita tengok, oi subhanallah. Sebab tu Imam Ghazali kata apa? Jangan duduk manjalasa. Siapa yang suka duduk dengan orang-orang fasik, orang fasik ni orang yang duduk berkekalan buat maksiat. Siapa yang suka duduk dengan orang-orang fasik, maka Allah akan mengurnia, memberikan kepadanya sallallahu alaihi wasallam Muhammad keinginan untuk melakukan kemaksiatan dan rasa bertangguh-tangguh untuk bertaubat. Dia teringin nak buat maksiat, dan apa ni? Dia duduk tengok orang lain, depa duk buat maksiat relax je, tak kena apa pun. Depa ni tak semayang, bagus dengan relax dengan bisnes duk bagus, duk masuk. Dia duduk tengok orang macam tak kena apa pun tak. Akhirnya dia pun menangguh-nangguh taubat dia. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang ada sifat ihsan, orang lain buat, orang lain dapat apa, istidraj kat depa ke apa, sikit pun tak bagi kesan kat dia. Orang tengok kah, orang tak tengok kah, Allah duk tengok apa aku duk buat. Maka dia tetap tinggal. Maka di sanalah titik kesempurnaan dalam dia meninggalkan kemaksiatan. Boleh faham tak? Yang ketiga, dalam urusan muamalah dia sesama makhluk Allah yang lain. Titik kesempurnaan dia bila ada Allahumma salli ala Muhammad ihsan dalam urusan tersebut.